Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu pada pagi ini. Sedar tak sedar dah Ramadan yang ke 16 ya. Program kita dah 15 hari. Itulah masa berlalu pantas. Okey, tajuk hari ini sambungan daripada Tazkirah 5 minit berdasarkan buku Beri 2 minit ini. Bab 15 ya. Siapa yang ada buku tu boleh buka lah. Bab 15 muka surat 29. Tajuk dia pengorbanan. Tetapi sebelum kita mulakan bincang sikit lah pasal bab 15 ini, kita bercerita dululah. Sebab itu saya masuk awal 6.21, 6.25 baru kita mula dengan tazkirah 5 minit ini. Baik. Dalam kehidupan kita ni, ialah macam saya ni umur dah 50, nak masuk 56, telah melalui banyak kisah-kisah kehidupan dan ada yang memberi kesan yang besar dalam hidup kita. Ada yang menyebabkan kita berubah. Ada yang menyebabkan kita semakin hampir dengan Allah SWT. Dulu tu okeylah, katalah ya. Tetapi bila ada satu peristiwa besar yang berlaku, maka menyebabkan ada perubahan yang sangat signifikan dalam hidup kita. Ada orang macam tu. Dan peristiwa ini bergantung kepada individu lah. Dalam hidup saya ni, salah satu peristiwa yang paling besar yang mengubah kehidupan saya dan memberi kesan kepada keluarga ialah perjalanan haji lah pada tahun 2006. Banyak yang saya telah buat keputusan lah. Saya nak macam ni, saya nak macam ni, saya nak macam ni. Setelah pergi menunaikan fardu haji. Itu yang paling besar. Dan telah didokumentkan, telah dikongsi bersama dengan masyarakat dalam buku Travelog Haji Mengubah Sempadan Iman. Tetapi hari ini saya nak cerita ada satu peristiwa yang juga telah memberi kesan besar dalam hidup saya. Mungkin hidup Roza, mungkin hidup kaum keluarga saya lah. Iaitu peristiwa kami pergi ke Madinah. Pergi ke Madinah tu satu hal lah. Tetapi saya bercita-cita betul. Anak saya yang 2 orang ikut tu, Sofia dengan Amirul, saya nak pergi ke Madinah, saya tak nak hantar dia ke sekolah antarabangsa. Kenapa? Sebab universiti saya bayar 40,000 setahun untuk anak 2 orang ni. So, tapi dengan syarat ya. Syarat dia mesti belajar di sekolah antarabangsa. Baru dia bayar. Saya tak nak lah sekolah antarabangsa dia punya bahasa pengantarnya dalam bahasa Inggeris. Kalau nak belajar dalam bahasa Inggeris, baik dekat Shah Alam. Shah Alam better. Dan saya nak, cita-cita saya nak anak berdua ni pandai bahasa Arab. Itu dalaman saya lah. Jadi cari-cari sekolah payah kat sana dan saya let go lah 40,000 tu dan akhirnya saya berjumpa dengan seorang nama dia Abla Ibtisam yang membuka sekolah menggunakan sukatan mata pelajaran Sudan di Madinah khusus untuk mereka yang ada masalah macam ni lah, untuk orang-orang miskin. Itulah dia punya yuran apa semua murah lah. Tetapi saya dah tak ada pilihan pada masa tersebut. Saya kata Amirul, Sofia belajar kat sini. Semua sukatan mata pelajaran dalam bahasa Arab. Ada satu peperiksaan tingkatan 3, Amirul pun lulus lah. Abla yang bersungguhlah mengajarnya. Ya Allah, saya dah ceritakan dalam kisah dia anak kita. Bila Amirul lulus, yang macam kita peperiksaan tingkatan 3, Abla nak tutup sekolah. Kenapa dia nak balik ke Sudan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ringkaskan cerita sebab kita tak ada masa yang ini. Amirul ikut Abla Ibtisam ini, Abla tu maknanya cikgu, balik ke Sudan. Saya benarkan dia pergi ke Sudan untuk meneruskan pelajaran dia di sana. Dan saya pergi hantar lah. Ya Allah, suasananya daif. Dan Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar, Amirul ini dibantu oleh orang-orang Sudan di sana. Tetapi yang tidak diceritakan ialah, saya ni punyalah bodohnya. Profesor, tapi bodoh gitu lah. Hantar anak ke negara orang tanpa melihat prosedur dia. Nak tinggalkan anak di negara orang, pertama mesti ada visa. Mesti ada permit. Syarat nak pergi belajar negara, kalaulah orang nak belajar ke Universiti Kuala Lumpur, mesti ada permit, mesti ada scholarship, mesti ada dia punya peraturan dia tu. Ini saya pergi hantar Amirul, campak Amirul itu rumah Abla jaga. Mudah aja. Abla pun tak tahu dia duduk lama di Madinah kan. Dan apabila nak apply ikamah ataupun permit nak duduk di sana,
Orang Kementerian Pendidikan tanyalah dia. Pasal apa dia ni? Adakah ayah dia bekerja di Sudan? Tidak. Adakah dia ada scholarship? Tak ada. Maka tidak diluluskan. Memang tidak diluluskan. Abla tak cerita dengan saya ni, tetapi dia menanggung sendiri apa ni. Dia jumpa seorang menangis. Dia kata pada pegawai yang paling besar lah, kalau kita kat pengarah lah. Dia kata apa? Tuan, budak ni nak belajar bahasa Arab. Ayah dia tinggalkan dia di sini untuk belajar bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Tolonglah. Dia tidak ada siapa, dia ada saya, mak angkat dia ni. Dan Abla ceritalah kemudiannya dia bercerita, dia kata tiap-tiap malam dia menangis dengan Allah Subhanahu Taala. Kes Amirul, dia tak cerita kat saya, dia cerita dengan Allah Subhanahu Taala. Akhirnya pengarah ni ambil cop. Dapatlah Amirul belajar kat sana setahun. Tahun depan menangis lagi. Tahun depan menangis lagi, 3 tahun duduk dekat sana, setiap kali nak memperbaharui ikamah, memperbaharui visa, memang menangis. Abla yang menangis, saya tak tahu. Yang saya tahu Amirul tu belajar kat sana, masya-Allah, subhanallah. Allahu akbar. Tetapi itulah dia pertolongan daripada Allah Subhanahu taala. Amirul lulus kat sana, belajar kat sana, dan sekarang bila dah habis belajar, dia kata kat saya, "Ya, Amirul tak nak jadi tok syekh tak nak jadi apa ni bahasa Arab." Ya Allah, marah betul saya. Dia tak tahu perjalanan apa ni kisah dia. Tetapi telah kami kisahkan dalam Amirul budak Sudan, Roza yang menulis ni, dia nak jadi syekh. Jadi syekh sekarang berada di Madinah. Dia menggunakan bahasa Arab dia dalam kerjaya dia. Dan saya melihat ini, ya Allah, hai Allahu akbar. Allah mengatur kehidupan. Memang betul lah saya nak dia pandai bahasa Arab. Saya nak suruh dia jadi profesor bahasa Arab. Tetapi akhirnya apa yang Allah bagi, dia kerja di Madinah. Masya Allah. Sebab itulah dia memberi kesan yang besar dalam hidup saya. Dan saya bercita-cita lah saya nak bantu orang Sudan juga sikit-sikit. Ini personal ya, saya bercerita ni. Saya emosi sikit lah. Saya tengok orang Sudan, budak-budak dekat-dekat kawasan Abla Ibtisam duduk tu, ya Allah. Ada yang tak sekolah apa semua, tak mampu. Miskin. Sudan ni tak ada lah sekarang ni negara miskin. Sekarang ni dalam keadaan huru-hara. Dan kami pernah bercita-cita lah, kata satu hari nanti, saya cakap dengan Abla, you buat sekolah lah. Buat sekolah, kata kita bantu budak-budak ni belajar. Dan akhirnya, selepas beberapa tahun, Amirul balik tahun 2015 ke? 14-15 gitu. Selepas sekarang ni dah 2020. Dah sikit realisasi, dah sikit ada, dah ada sekolah dia. Dan saya tanyalah, kalau saya nak membiayai budak-budak ni, berapa kos tahun? Ya Allah, dia sebut, dia kata apa? Setahun, $200. Setahun $200, lebih kurang RM800. Okeylah, saya kata saya sponsor 10 orang untuk belajar kat sini. Bagi dia pendidikan. Kurang-kurangnya dia tahu membaca, tahu menulis. Kurang-kurangnya reti baca Quran, saya kata. Dan Alhamdulillah, kita akan mulakan program ni. Masya Allah, subhanallah. Saya rasa sangat bertuah kerana dikelilingi oleh rakan-rakan. Dan saya telah, Masya Allah, kalau tuan-tuan buku didik anak cemerlang ni, 100% yang ini royalty kita serahkan kepada rumah anak yatim di Kodia, di Kedah. Yang ini ada lagi program yang kita akan buat di Sudan. Terima kasih kepada mereka yang telah memberikan bantuan, dan kita ada buka kelas di Sudan, Friends of Amirul, sebagai satu kenangan bagaimana proses perjalanan kehidupan kami di sana. Ya Allah, minta maaf ya. Ini personal sangat. Hari ini kita teruskan beri 2 minit. Okey, lewat sikit tu. Tajuk dia pengorbanan. Tuan-tuan, saya selalu berceramah dengan anak-anak di UniKL dengan budak-budak kita ni, saya ceritakan tentang pengorbanan. Dalam bab 15 ni kita sebut pengorbanan. Kerana benda ni penting sangat dalam hidup kita. Kita perlu berkorban untuk mendapatkan sesuatu. Dia bukan straightforward macam tu. Kita nak jadi baik pun ada pengorbanan pada diri kita. Dan pengorbanan yang paling agung yang saya sering ceritakan pada orang ialah kisah bagaimana Nabi Allah Ibrahim sanggup berkorban anak dia sendiri atas perintah Allah Subhanahu Taala. Dan implikasi daripada itu, kisah pengorbanan Nabi Allah Ismail yang sanggup dikorbankan. Tengok, dia ada 2 tu. Tapi kita tak adalah perlu sembelih anak kita. Kita tak ada macam tu. Apa yang perlu kita korban ni sebagai seorang ayah, sebagai seorang mak? Kita perlu korbankan masa tidur kita.
Tuan-tuan, orang tanya saya, Prof, macam mana nak istiqamah bangun malam? Allahu Akbar. Kenapa tanya macam tu? You tidur berapa jam satu hari? 6 jam. Tak boleh ke you berkorban 1 jam bangun awal? Sebab bangun malam ini, bukanlah bangun pukul 1, pukul 2, pukul 3. Kalau boleh buat macam tu lagi, okeylah. Tapi bangun malam 1/3 hujung malam yang tersisa ini, sebelum waktu subuh tu lah. Sampai daripada pukul 2, lebih kurang lah pukul 2 ya, di Malaysia lah. Pukul 2, sekarang ni subuh pukul berapa? 5.40, 5.50 begitu. Maknanya bangun pukul 5, pukul 5.30, dah kira bangun malam. Berkorban lah sikit. Apa ni 1 jam tidur? Kenapa benda ni mustahak? Kalau betul lah kita sayang pada anak kita, sayang pada keluarga kita, kita bangun malam tu, Allah dah kata dah, Rasulullah SAW bersabda, saya ulang banyak-banyak sangat benda ni. Apa dia? Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia pada 1/3 hujung malam yang tersisa dan Allah bertanya kepada hamba-Nya, ada tak hamba aku yang nak berdoa, aku nak makbulkan doanya? Ada tak yang nak bertaubat, aku nak ampunkan dosanya? Ada tak yang nak meminta, aku nak bagi apa yang dia minta? Puan, saya cerita kisah Abdullah bangun malam. Kerana anak nak suruh Amiru bukan anak dia. Nak suruh Amiru tu dapat belajar di Sudan tu. Ya Allah, dan Allah makbulkan. Adalah peraturan dia, adalah cara-cara dia. Tetapi kekuasaan Allah itu mengatasi kekuasaan manusia. Kalau dia nak bagi, dia akan bagi. Apa lagi tuan-tuan dan puan-puan? Kita berkorban. Orang lelaki berkorban. Marilah pergi semayang ke masjid. Pasal apa yang kita duduk huru-hara sangat? Tinggallah sekejap. Bila masuk waktu, kita pergi ke masjid, kita berjemaah. Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Jangan takutlah orang nak kata-kata lah. Tetapi apa yang kita buat ni, biarlah kita buat semata-mata kerana Allah. Kita tak ada peduli masalah. Jangan risaulah. Kehidupan kita ini dipenuhi dengan ujian. Ujian dengan manusia sama manusia ini juga penting. Kita berkorban. Orang tak suka kita tak apa. Tetapi biarlah Allah suka kita. Tuan-tuan dan puan-puan, panjanglah kalau saya nak cerita bab pengorbanan ini. Dan berkorban ini bukanlah kepada keluarga kita saja, kepada masyarakat sekitar, kepada orang yang fakir, miskin, macam-macam. Dan bila kita dah terasa perasaan tersebut, kita tak rasa sayang lah. Dan kita buat ini, dan Allah tak bagi kita miskin lah. Bila kita melakukan pengorbanan dalam bentuk harta benda kepada yang memerlukannya. Contohlah saya bagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, minta maaf ya, hari ini lain sikit dia punya tu sebab saya emosi. Saya emosi sikit kerana dapat kabar daripada Sudan. Abdullah dah mengagihkan apa yang kita sumbangkan. Masya Allah, subhanallah. Dia pergi daripada satu rumah ke satu rumah. Sebab di Sudan lockdown. Tapi tak bagi makanan, tak bagi apa ni. Dan alhamdulillah sumbangan daripada kita itu dapat membantu sedikit lah. Bukan satu Sudan, sikit. Itulah yang kita mampunya, insya-Allah. Sebelum saya berakhir hari ni Roza saya kata kat dia, yang you nak pilih siapa hari ni? Hari ni saya nak pilih orang lelaki pula lah. Yalah betul lah tu. Follower saya di internet, di Facebook, lebih kurang 100,000, 75% wanita. 25% je lelaki. Maknanya yang masuk sini tu yang sikit lah tu. Siapa yang? Tu, okey, nama dia Azlan bin Abdullah. Tuan Azlan, tolong kontak saya ya. Kita nak bagi buku percuma, beri 2 minit. Hadiah daripada Rosita. Tak perlu tahu siapa Rosita tu. Nama dia Rosita. Doakan dia supaya diberikan kelimpahan melimpah ruah rezeki dia. Dengan asbab ini, dapat memberi ilmu, jadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.